Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke 639 bersama dengan saya Umar Aziz, pertemuan di mana kita akan berkongsi satu dua ayat daripada kalamullah, mengambil pengajaran dan ibrah yang boleh kita bawa dalam kehidupan kita insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada Azaz, Zaim Ridwan, ahlan-ahlan kepada Hakim Mujahid dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok, di FB pula. Ahlan-ahlan Kamiza Muhammad Amil, Bunga Lawang, Yaya Lia, Salina Uthman, Ana Sukaimi, Safia Sapian, Nurisa Wan Hassan, Zarina Matzin, kemudian Yaya Lia, Nur Aini Abdul Manaf, Jamila Ihsan, Rizwan Miqah, kemudian Bunga Lawang, Norazia Mukhtar, Salbia Ali, Natnat, Ninda Anis. Jazakillah khairat. Terima kasih banyak-banyak Kak Jamila Ihsan. Kemudian Bunga Lawang, Nur Hayati Wiwi, Az-Zulaimi, Tuan Nur Rahim Sharif, Azizah Nayan, Zalila Haji Ahmad, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Anissa Wahid, Marniyati, kemudian Habibah Suib dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita dah tiba pada muka surat yang baru, muka surat 181 daripada ayat yang ke-34 surah yang ke-8 Al-Anfal. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen. Muka surat 181 daripada ayat yang ke-34 surah yang ke-8 Al-Anfal. Apa kata kita baca dahulu ayat ini kepada sahabat-sahabat yang ada Al-Quran. Mohon buka Al-Quran, kita baca dahulu, kemudian kita perhatikan pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Maka pada ayat yang ke-34, ringkasan ayat yang ke-34 adalah Al-Quran menerangkan kepada kita. Ayat 34, ayat yang ke-35, ayat yang ke-36. 3 ayat ini. Ringkasan daripada ayat 34 dan 2 ayat berikut adalah Al-Quran menerangkan kepada kita sebahagian daripada perbuatan, sikap yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah yang pada waktu itu selayaknya mereka diseksa.
Maka pada ayat sebelum ini Allah sebut kenapa Allah tak menyiksa mereka. Dan kemudian pada ayat ini Allah SWT menyebutkan sebahagian daripada perbuatan orang musyrikin Mekah yang sepatutnya memang mereka ini layak untuk mendapat siksaan Allah, layak untuk mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ringkasan ayat 34 menceritakan perbuatan, sikap kelakuan orang musyrikin Mekah yang mana menjadikan mereka taj'alahum mustahiqina li'adzabillah, menjadikan mereka sepatutnya, selayaknya mendapat siksaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pula kaitan antara ayat 34 dengan ayat 33? Maka pada ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kenapa dan apakah sebab Allah tak mengazab mereka. Namun pada ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala menerangkan sikap mereka pada waktu itu selayaknya mereka diseksa dan diturunkan azab kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 34, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa ma lahum," dan mengapa mereka alla tidak yu'adzibahumullah patut diazab oleh Allah. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah, mengapa mereka tidak patut untuk diazab oleh Allah. Bererti mereka selayaknya kena azab. Mereka ni memang kena azab. Mereka ini memang sepatutnya kena hukum oleh Allah kerana perbuatan yang akan dikongsikan kemudian. Maka Allah tanya soalan, tapi soalan bukan kerana tak tahu jawapan. Ini adalah gaya pertuturan bahasa Arab pada waktu itu menggunakan istifham ingkari. Soalan yang berbentuk pada waktu itu ingkar, yang berbentuk pada waktu itu tak bersetuju. Firman Allah, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah," dan mengapa tidak patut mereka ini diazab. Lalu apa maksud dia? Memang kena azab, sepatutnya kena azab, selayaknya kena azab. Maka apakah perbuatan yang mereka buat sehingga Allah sebut, Allah berfirman, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah." Maka perbuatan mereka adalah berikut yang kita akan baca. Maka pengajaran yang kita boleh ambil daripada perkataan "wa ma lahum alla yu'adzibahumullah", maka peringatan untuk kita untuk berhati-hati tidak melakukan perbuatan yang boleh melayakkan kita pada waktu itu untuk menerima hukuman dan azab daripada Allah. Kadang-kala ada sebahagian perbuatan yang memang Allah murka, yang memang Allah tak suka, yang mana siapa pun pada waktu itu selayaknya kena azab dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pengajaran yang pertama. Allah ceritakan kepada kita supaya berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu yang pada waktu itu boleh melayakkan azab dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bila kata para ulama, ini selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berhijrah ke Madinah. Ini selepas Nabi SAW dan kebanyakan para sahabat pada waktu itu telah meninggalkan Madinah. Maka firman Allah, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah," dan mengapa tidak patut mereka diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa perbuatan mereka? Firman Allah, "Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram." Kerana perbuatan mereka ini, yang pertama, wahum, dan dalam keadaan mereka yasuddun, menghalang manusia, anil masjidil haram, daripada datang ke masjidil haram Makkah. Maka ini berlaku bila orang-orang Madinah pada waktu itu datang nak buat haji, datang nak menziarahi Baitullah, mereka halang. Kamu telah beri tempat untuk Muhammad tinggal, kamu tak boleh datang ke Masjidil Haram. Maka bila Nabi SAW diterima oleh orang Madinah, bila Nabi SAW disambut oleh orang Madinah, orang Quraisy mula keluarkan satu dikri, satu kenyataan,
orang-orang Madinah dan orang yang bersama dengan Muhammad bin Abdullah tak boleh lagi datang ke Masjidil Haram. Mereka halang, mereka tak benarkan. Maka firman Allah, ini perbuatan yang sepatutnya mereka kena azab. Kenapa? Wahum yasudduna 'anil Masjidil Haram. Mereka menghalang manusia daripada Masjidil Haram, daripada Baitullah, daripada Kaabah, daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pengajaran yang kedua, bahawa antara perbuatan, antara sikap yang pada waktu itu melayakkan seseorang mendapat kemurkaan Allah, mendapat pada waktu itu hukuman daripada Allah, adalah menghalang manusia daripada rumah Allah, menghalang manusia daripada agama Allah, menghalang manusia daripada syariat Allah dan seumpamanya. Lalu daripada masjid, daripada agama, daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, menghalang manusia, maka pada waktu itu menjadikan seseorang itu layak mendapat hukuman dan siksaan daripada Allah. Cuma kadang-kala Allah bagi peluang, Allah bagi peluang, Allah bagi peluang. Tetapi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan yang dibenci dan tak disukai oleh Allah. Menghalang manusia daripada rumah Allah, menghalang manusia daripada mengamalkan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, wahum yasuddun, mereka menghalang manusia daripada Masjidil Haram, dalam di sini menyebut Baitullah, dan pada waktu itu mereka tak layak untuk menghalang manusia daripada rumah Allah. Kenapa mereka menghalang? Sebab mereka rasa mereka penjaga Baitullah. Bahkan itu yang mereka mendakwa. Maka orang Quraisy pada waktu itu mendakwa, apa yang mereka dakwa? Mereka berkata bahawa kami layak untuk tentukan siapa yang boleh masuk ke dalam Baitullah. Maka mereka berkata, nahnu wulatil Baitul Haram, kami adalah penjaga Masjidil Haram. Falana an nasudda man nasha, kami boleh tentukan siapa yang kami nak halang daripada masuk. Walana an nubiha liman nasha dukhulah, dan kami boleh tentukan siapa yang kami izinkan untuk masuk. Maka Allah herdik mereka. Firman Allah, wa ma kanu awliya'ah, dan tidaklah mereka adalah penjaga Baitullah, tidaklah mereka adalah wali, penjaga, pengurus Baitullah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah rasa bermanfaat, bantu untuk kongsi dan sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka firman Allah, wa ma kanu awliya'ah, dan tidaklah mereka pada waktu itu wali, penguasa dan penjaga Baitullah. Maka mengapa mereka nak halang? Mereka bukan penguasa dan penjaga Baitullah. Maka daripada perkataan wa ma kanu awliya'ah, pengajaran yang keempat, tadi ringkasan pertama, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah, yang kedua, yang keempat, wa ma kanu awliya'ah. Apakah pengajaran yang keempat? Pengajaran yang keempat adalah bahawa sebahagian daripada orang dia menyangka dia adalah penjaga rumah Allah, namun perbuatan dia pada waktu itu sebenarnya menjadikan dia tidak layak untuk menjadi penjaga rumah Allah. Dia tak layak. Apabila contohnya dia menghalang manusia daripada rumah Allah, apabila pada waktu itu dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarak ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, apa yang dilakukan oleh orang musyrik menghalang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Baitullah. Maka firman Allah, wa ma kanu awliya'ah, dan tidaklah mereka penguasa dan penjaga Baitullah. Sebab penguasa dan penjaga Baitullah tak akan buat begini. Penguasa dan penjaga Baitullah tidak bersikap dan berkelakuan begini. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pengajaran yang keempat buat kita, bahawa kadangkala amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tanggungjawab yang Allah berikan patut ditunai dengan sebaik-baiknya.
Kerana kalaulah pada waktu itu kita berkelakuan dan bersikap berbeza daripada apa yang dikehendaki oleh Allah, maka sebenarnya kita tidak layak pun memegang jawatan dan amanah serta tanggungjawab tersebut. Seperti orang Quraisy Mekah, walaupun mereka mendakwa mereka penguasa Baitullah daripada nenek moyang mereka, tapi bila mereka menghalang sahaja para sahabat untuk datang ibadah haji, datang menziarahi Baitullah, maka pada waktu itu Allah herdik mereka, wama kanu awliya'ah, dan tidaklah pada waktu itu mereka daripada kalangan orang-orang yang layak menjadi penguasa, yang menjadi pada waktu itu menjadi penjaga Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pengajaran yang keempat, bahawa sesuatu amanah tersebut pada waktu itu perlu untuk kita lakukan sebaik mungkin. Kalaulah tidak, sebenarnya kita tidak menjalankan sesuatu amanah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, wa ma kanu awliya'ah, perbuatan mereka, sikap mereka menjadikan mereka tak layak menjadi akan penjaga dan penguasa rumah Allah. Lalu apakah ciri-ciri penguasa dan penjaga rumah Allah? Firman Allah pada penghujung ayat, in awliya'uhu illal muttaqun. In, tidaklah awliya'uhu, penjaga rumah Allah, penguasa rumah Allah, illal muttaqun, kecuali selayaknya orang yang bertakwa. Assalamualaikum. Sini. Biar dia merangkak sendiri, biar dia jalan sendiri. Lalu ada pendengar setia baru bangun. Anak saya yang bongsu ni, dia datang merangkak. Sini. Okey. Maka firman Allah, antara sifat-sifat orang yang bertakwa, antara sifat-sifat orang yang memegang urusan menjaga rumah Allah, in awliya'uhu illal muttaqun, tidaklah penguasa dan penjaga Baitullah kecuali selayaknya adalah orang-orang yang bertakwa. Maka pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat, seseorang yang pada waktu itu mendapat amanah untuk menjaga rumah Allah, menjaga pada waktu itu tanggungjawab menguruskan rumah Allah, selayaknya pada waktu itu mempunyai sifat takwa. Cepai-cepai rambut. Ni. Assalamualaikum semua. Cepai-cepai rambut dia. Excited pula. Nampak kamera. Okey. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, penjaga rumah Allah, wali, orang yang menguruskan rumah Allah, selayaknya pada waktu itu mempunyai sifat takwa. Dan ini pengajaran yang kelima. Apabila kita diberikan tanggungjawab, apabila kita diberikan pada waktu itu amanah untuk menguruskan rumah Allah, apakah sifat utama yang patut ada? Firman Allah, illal muttaqun, sifat yang patut ada adalah takwa. Apakah maksud takwa? Imam Ghazali menyebut 3. Maksud takwa yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah mesti kuat. Takwa memberi makna pada waktu itu akan takut kepada Allah. Takwa memberi makna kita menjaga perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu firman Allah, in awliya'uhu illal muttaqun, tidaklah penjaga rumah Allah kecuali mestilah orang-orang yang bertakwa. Maka inilah ciri utama, sifat utama penjaga Baitullah, penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, mesti pada waktu itu mempunyai takwa. Firman Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan daripada orang musyrikin Mekah la ya'lamun, mereka tak tahu yang mereka bila menghalang manusia daripada rumah Allah, mereka tak layak menjadi penjaga Baitullah. Dan sebenarnya sifat utama untuk menjadi penjaga Baitullah adalah at-taqwa al-muttaqun, firman Allah. Okey ke? Lalu semangat dia nampak kamera. Lalu dia memang semangat nampak kamera. Oh, dah tepuk dah. Dah pandai tepuk dah. Nak tepuk kenapa? Orang tengah belajar Quran ni. Kita belajar ayat 34. Atiyah ada takwa ke? Ada insya-Allah kan? Ada insya-Allah.
Maka inilah 5 pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat yang ke-34. Mudah-mudahan kita patut berhati-hati apabila diberikan sesuatu tanggungjawab dan amanah, dan takwa adalah penyelamat untuk kita selamat apabila menjalankan sesuatu amanah dan tanggungjawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Saya minta maaf dah terganggu saya sebab ibunya tak berapa sihat, isteri saya tak berapa sihat. Lalu sebab itu selalunya kalau dia datang saya tak ambil, tapi sebab mak dia tak berapa sihat, isteri saya tak berapa sihat, lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya kena jaga pada pagi ini. Okey Atiyah, kita dah selesai dah. Kita habis awal pula hari ini sebab Atiyah join. Lalu bagi salam pada semua. InsyaAllah kita jumpa petang nanti insya-Allah dalam pengajian kita Al-Adhkar insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Apa yang baik daripada Allah, mudah-mudahan ada ibrah dan pengajaran yang kita boleh ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa petang nanti dalam pembacaan kita Al-Adhkar insya-Allah.